عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun untuk kita sambung balik kuliah kita menggunakan kitab ataupun menggunakan buku Metodologi Memahami Hadis. Dan kita mengalu-alukan kehadiran selain daripada hadirin dan hadirat yang berada di masjid ini, kita juga menerima kehadiran daripada sahabat kita di Facebook dan juga Zoom. Kita lakukan secara langsung. Ya, baik. Kita insya-Allah akan sambung hari ini pada muka surat yang ke-97. Siapa ada buku boleh tengoklah. Iaitu disiplin memahami hadis berdasarkan ilmu maqasid syariah. Saya telah pun hurai makna maqasid syariah. Saya telah hurai faedah memahami hadis berdasarkan maqasid syariah. Dan insya-Allah hari ini kita nak tengok disiplin. Apakah disiplin untuk kita faham hadis berdasarkan ilmu maqasid? Okey. Yang pertama, disiplin yang pertama, tidak boleh memahami hadis luar daripada lafaznya jika topik hadis tersebut berkaitan dengan perkara yang tidak ada ruang ijtihad padanya. Kita telah pun huraikan dalam kuliah yang lepas, maqasid syariah ialah objektif di sebalik pensyariatan hukum. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina. Untuk apa? Untuk menjaga nasab, menjaga keturunan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mencuri. Untuk apa? Untuk jaga harta. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minum arak. Apa maqasidnya? Supaya dapat menjaga akal. Itu maqasid. Tapi dalam agama ni ada bab yang kita boleh fikir objektif. Kita boleh fikir. Tapi ada bab dalam agama ni yang kita tak boleh fikir logiknya. Sebab itu Sayyidina Ali bin Abi Talib dalam satu kata-katanya yang masyhur, dia mengatakan, "Lau kana ad-dinu kulluhu bir-ra'yi lakana asfalu khuf aula bil mashi min a'la." Atau kama qala. Ali bin Abi Talib mengatakan, kalaulah agama ini keseluruhannya, semuanya dengan pandangan, semuanya dengan akal fikiran, semuanya boleh dipikir dengan otak logiknya, dah tentu bawah khuf, bawah stokin kulit lebih utama untuk disapu berbanding di atas. Sebab kita bila ambil wudu, dia ada satu bab, al-mashu 'alal khufain, sapu di atas stokin kulit. Bila kita dah ambil wudu sempurna dah, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, telinga dan basuh kaki, selesai. Lepas tu pakai khuf.
Dan khuf tu tutup buku lali sampai ke hujung kaki, tutup semua. Bila kita bermukim, terbatal saja, kita boleh ambil uduk semula tanpa buka stoking kulit tu. Kita boleh sapu je atas stoking kulit tu dan pergi solat. Kalau untuk bermusafir, boleh sapu sehari semalam, 24 jam. Cuma ulama berbeza pendapat lah, sapu tu bermula waktu mula sapu ke ataupun waktu mula batal. Ulama berbeza pendapat dalam masalah ni. Kalau untuk bermusafir 3 hari 3 malam, boleh sapu. Sapu atas. Ali kata, ni arahan Nabi SAW berdasarkan kepada hadis-hadis, antaranya hadis Mughirah bin Syu'bah dan hadis sahabat-sahabat yang lain. Ya, Safwan bin Assal juga ada riwayat dalam masalah ni. Bahkan ulama-ulama ahli sunnah mengatakan sapu di atas khuf merupakan lambang bagi ahli sunnah wal jamaah, untuk membezakan ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah pada zaman tu. Kerana Syiah tak terima bab ni. Cuma tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Ali kata kalau agama ni semua dengan kepala otak belaka, dah tentu bawah lebih utama untuk disapu, sebab bawah lagi kotor pada atas. Tapi Nabi sapu di atas, Nabi tak sapu di bawah, sapu di atas. Itu menunjukkan agama ni sebahagiannya kita boleh fikir logiknya, sebahagiannya kita kata wallahu ta'ala a'lam, Allah Ta'ala lebih mengetahui masalah ni daripada kita, kan? Baru ni saya pergi haji, saya sebut pada jemaah haji, bila kita melontar ni, kita bukan melontar setan. Kalau melontar setan, tak cukup batu besar-besar ini. Kita mau baling batu besar lagi, mungkin batu bata pun kita baling. Tapi para ulama mengatakan batu itu sebesar hummus. Batu tu kecil je, kan? Setengah daripada ruah jari pun sudah memadai. Sebab apa kita baling? Kita bukan baling syaitan. Saya ingat lagi zaman dulu muda-muda saya pergi haji kali pertama. Masa tu muda lagi, umur 24 tahun. Pergi haji. Tahun tu ramai mati, tahun 2006. Masa saya baling tu, saya melontar tu, orang Arab depan saya dia lebih tinggi. Ada orang Turki, ada orang Arab. Tiba-tiba datang payung, boom, kena kepala Arab kat depan saya. Lepas tu orang baling kayu, ada yang baling batu-batu besar. Jadi Arab depan saya tu dia pusing. Dia kata, ihnamu syayatin ya jamaah. Dia kata, kami bukan syaitan wahai jemaah, tak payahlah baling kat kami. Syaitan tak ada pun kat situ. Betul lah ada riwayat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, di tempat Aqabah itu, di tempat Jamrah itu, Nabi Ibrahim melontar syaitan yang menggoda dia supaya tidak melaksanakan arahan Allah, kan? Supaya tidak melaksanakan arahan Allah, Nabi Ibrahim baling. Tapi kita baling bukan baling syaitan. Kita hanya menghidupkan semula apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebagai satu simbol setianya Nabi Ibrahim kepada Tuhannya, walaupun dalam perkara yang dia tak faham. Tuan-tuan, siapa faham? Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dia anak, kemudian Allah Ta'ala bagi kat dia mimpi, dia sembelih anak dia, dan dia faham itu arahan Allah. Dia faham itu adalah arahan Allah. Tapi dia tak pernah tanya, ya Allah, kenapa kena sembelih pula? Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Dia tak tanya. Dia buat. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan yang lain selepas daripada itu, gantikan dengan sembelihan lain, tapi waktu dia bawa Nabi Ismail tu, dia tak tahu. Begitu jugalah jemaah haji pada hari ini. Mereka melontar. Mereka tak tahu kenapa mereka lontar. Kalau tanya pun, pakcik kenapa lontar 7 biji? 14 biji tak boleh ke satu jamrah? Tak, 7 biji je ustaz. Kita naiklah sikit 10 biji. Tak, 7 biji je. Kenapa 7? Nabi SAW kata apa dalam hadis? Khudhu anni manasikakum. Ambillah daripada aku cara-cara nak beribadat kamu, tata cara haji kamu. Jadi kita tunduk dan patuh, kita baling. Nabi tunjuk 7, kita baling
Kita paling tuju. Kalau tanya pasal apa? Sebab saya nak jadi hamba yang taat. Nabi suruh buat, Allah Ta'ala perintah Nabi untuk buat, dan saya pun buat. Ada bab dalam agama ni kita faham logikanya, ada bab tak faham. Contoh yang lain saya nak bagi. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita ambil wuduk tadi kat rumah, sampai je dekat masjid rasa macam nak terkentut, kita pun lepas secara sembunyi-sembunyi dan senyap-senyap, pergi ujung-ujung tempat. Kita rasa ini boleh jadi baunya menyengat ni, kita pun pergi kat tepi-tepi, kat ujung-ujung, kita pun lepaskan. Lepas tu azan, nak solat kena ambil wuduk lagi tak tuan-tuan? Kena ambil wuduk. Bila ambil wuduk kena basuh apa? Kena basuh anggota wuduk, kena basuh muka, kena basuh tangan, kan? Kena sapu kepala, telinga, lepas tu basuh kaki. Yang kentut tadi siapa? Yang kentut tadi punggung. Pasal apa punggung yang buat onar, muka yang kena basuh, kan? Muka pun tak puas hati, bukan aku punya sebab. Pasal apa aku yang kena basuh? Allah Azza wa Jalla menurunkan syariat begitu, maka kita taat dan patuh. Luar daripada logika akal kita, luar daripada pemahaman kita, kerana kita disuruh untuk taat dan patuh dalam perkara yang kita tak faham logikanya. Katalah tadi kita waktu asar tadi kita ada wuduk, waktu asar kita solat kita ada wuduk, lepas tu kita ni jenis tahan wuduk sampai waktu maghrib wuduk masih ada. Boleh tak kita ambil wuduk lagi sekali walaupun wuduk kita ada? Boleh. Kita boleh ambil wuduk lagi. Dekat-dekat waktu maghrib kita ambil wuduk lagi sekali, walaupun wuduk tadi ada lagi. Berapa wuduk yang kita ada? 2. Kita pun solat maghrib sambil dengar kuliah isyak, nak masuk waktu isyak kita kata kita nak perbaharui wuduk. Wuduk ada lagi, kita pergi ambil lagi sekali wuduk, perbaharui wuduk. Digalakkan. Dan kita pergi lagi sekali. Berapa wuduk kita ada? 3. Lepas aja bagi salam terkentut sekali. Berapa wuduk yang tinggal? Kita ada 3 wuduk. Daripada asar kita ambil, tak batal lagi. Kita ambil untuk maghrib, tak batal lagi. Kita ambil untuk isyak. Lepas isyak bagi salam, tak tahan dah, dia kata ustaz, saya kentutlah satu das. Dia pun kentut. Berapa wuduk yang tinggal? Semua wuduk batal. Dia tak boleh kata, tadi saya ambil 3 kali ustaz, saya baru kentut sekali. Kira 2 lah ustaz, ada 2 lagi. Ini bukan main game. Batal. Semua wuduk batal. Kalau nak salat sunat kena ambil wuduk lagi sekali. Di luar daripada logika fikiran akal kita. Jadi bab ni kalau masuk bab ibadat yang akal tak boleh fikir, kita tak payah carilah. Kita hanya sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Sebab itu saya sebut di situ, tidak ada yang mempertikaikan tentang batasan kemampuan akal manusia. Akal manusia ni terbatas. Tak ada siapa bertikai. Akal tidak dapat mengetahui semua perkara yang disebutkan oleh nas. Bukan semua benda akal boleh faham logikanya. Juga kadang-kala akal kebingungan dalam memahaminya. Para rasul telah datang membawa sebahagian perkara yang tidak mampu difikirkan oleh akal tentang hakikatnya. Sehubungan itu perlu diberikan peringatan terhadap 2 perkara. Apa 2 perkara tu? Perkara yang pertama, jika topik bagi hadis adalah sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh akal, maka kita perlu terima dan patuh tanpa mengeluarkan hadis tersebut daripada lafaznya yang zahir. Ini kerana topik ini di luar daripada kemampuan akal. Dalam situasi ini tidak boleh memahaminya di luar daripada maksudnya yang zahir dengan alasan nak faham ikut maqasid. Tak boleh. Tak boleh. Sebagai contoh, Allah Ta'ala suruh kita solat 5 kali sehari wajib. Kita buat kajian, kita kata sebenarnya solat ni sekadar nak suruh ingat kat Tuhan 5 kali sehari.
Jadi kita tak payah solat lah, 5 kali kita ingat kat Tuhan. Boleh? Tak boleh. Kerana lafaz salat, bilangan rakaat salat, bacaan di dalam salat, akal tak mampu nak fikir. Kenapa? Dalam banyak-banyak surah Fatihah dipilih sebagai yang wajib untuk dibaca. Kita tak faham. Dan kita patuh. Tak perlu kata, oh sebenarnya ada maqasid di sebalik ni, kita boleh tinggalkanlah bila kita boleh buat yang lain. Tak boleh. Kerana ni di luar daripada batasan akal. Okey. Yang kedua, perlu memadai dengan maqasid yang telah disebutkan dalam nas bagi masalah-masalah yang tidak ada ruang ijtihad. Kalau dalam dalil ada sebut Allah Ta'ala suruh kamu salat supaya ingat Allah, kita faham salat untuk ingat Allah. Tapi kalau ada cara lain untuk ingat Allah, boleh tinggal salat ke? Tak boleh. Kena pegang juga salat tu. Ni dalam bab yang akal tak boleh fikir. Terima seperti mana yang disebut. Ar-Raisuni, ini seorang ulama maqasid, masih hidup lagi. Ya. Ulama Arab lah, dia masih hidup. Dia kata apa? Ar-Raisuni membantah para ulama silam yang berpendapat bahawa tidak ada tujuan lain bagi amalan ibadah selain menunaikan hak Allah Ta'ala dengan mengabdikan diri kepadanya. Beliau telah menyebutkan dalil-dalil menerusi Al-Quran dan Sunnah bagi membuktikan bahawa ibadah-ibadah juga terikat dengan maqasid untuk menolak pandangan golongan yang mengingkari tentang kewujudan maqasid di sebalik pensyariatan ibadah-ibadah mahdah, yakni ibadah khusus seperti salat, puasa dan selainnya. Sesungguhnya apa yang disebutkan oleh Ar-Raisuni ni kita perlu tengok balik sebelum kita nak terima secara bulat-bulat. Ini kerana kebanyakan maqasid yang ditunjukkan melalui hukum hakam ta'abbudi telah disebutkan secara jelas oleh nas-nas seperti tujuan kefarduan salat adalah kerana ia boleh mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Ada dalam Quran disebut innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maqasid salat untuk kita cegah mungkar. Maqasid salat untuk kita jadi orang saleh, disebut di dalam dalil. Kan? Jadi nak kata ibadat ni langsung tak ada maqasid, tak kena jugalah. Tapi kita hanya berpegang kepada apa yang disebut dalam dalil. Itu disiplin yang pertama. Disiplin yang kedua, memahami hadis dalam konteks maqasid tidak boleh hingga membawa kepada berpandangan gugurnya penghujahan sunnah secara mutlak. Maksudnya kalau kita nak pegang hadis secara maqasid, jangan sampai literal hadis tu kita buang terus. Ada sebahagian orang dia sampai nak buang terus literal tu. Macam golongan batini lah. Allah Ta'ala suruh salat, dia tak salat. Dia kata yang penting salat tu adalah menghadirkan jiwa. Jadi kalau boleh menghadirkan jiwa, tak payah salat lah. Sedangkan Nabi SAW salat sampai mati, sampai wafat Nabi salat. Dia belum wafat lagi dia dah berhenti salat. Macam dia lebih hebat daripada Nabi lah. Kan? Ada tak ulama yang berpegang dengan benda ni? Sekadar bacaan saya macam ada, walaupun tak begitu je lah, tapi macam nak ke arah tu. Seperti mana yang ditunjukkan oleh seorang tokoh moden yang baru saja meninggal dunia. Nama dia Taha Jabir Al-Alwani, seorang tokoh besar, hebat dia ni. Tapi bila menulis pasal hadis, nampak macam ke arah cenderung untuk pakai Quran. Hadis ni tak payah pakai dia punya literal, ambil pemahaman sudah memadai. Jadi ini bahayalah. Syekh Taha Jabir Al-Alwani, bahaya. Ulama-ulama sepanjang zaman memakai literal, tak buang terus. Tapi ada waktu-waktu kena faham ikut maqasid. Tapi bukan bermakna semua kena faham ikut maqasid sampai tak payah pegang dah literal tu. Ini adalah pandangan yang tak betul lah. Okey? Yang ketiga, tidak boleh mentakwil hadis di luar daripada maknanya yang zahir kecuali jika ada keperluan. Maksudnya kalau Nabi SAW sebut satu perkara, kita kena pegang dulu perkara tu. Bolehkah kita tak pegang perkataan yang Nabi sebut? Asalnya tak boleh, kecuali jika ada petunjuk.
ada keperluan yang jelas, ada bukti, dan baru boleh kita nilai balik. Macam contohlah yang saya bagi sebelum ni, Nabi SAW bila sahabat nak pergi ke perkampungan Bani Quraidah, Nabi tak bagi salat asar sehingga disampai ke sana. Sedangkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW ni jaga solat asar ni. Nabi suruh jaga. Dalam hadis-hadis yang lain, Nabi beri kecaman jelas kepada orang yang meninggalkan salat, terutamanya salat asar. Tiba-tiba dalam solat ni Nabi kata jangan solat sampai di perkampungan Bani Quraidah. So sebahagian sahabat dia pegang literal. Nabi tak bagi sampai kita sampai sana, bila kita sampai sana baru kita solat. Yang sebahagian lagi kata tak, Nabi bukan larang kita solat. Sebelum ni Nabi suruh kita solat, cuma Nabi suruh kita segera. Jadi dia orang tak pegang literal tu, dia orang pegang pemahaman. So dia orang solat juga, tapi dia orang sampai awal. Maka Nabi tak marah yang solat ni. Yang tak solat dah tentu Nabi tak marah. Yang tak solat sampai di perkampungan Bani Quraidah, tentulah Nabi tak marah, sebab itu arahan jelas yang literal. Tapi yang solat di pertengahan jalan dan sampai awal pun Nabi tak marah. Menunjukkan sebahagian hadis ni ada yang boleh difahami secara maksud, tapi tak boleh melainkan, tak boleh buat macam ni melainkan ada keperluan. Bila ada keperluan? Bila ada bukti yang jelas daripada dalil, baru kita buat. Kalau tak, jangan. Okey, contoh, para ulama telah memutuskan bahawa asal pada sesuatu ucapan adalah berdasarkan kepada zahir. Itu asal. Siapa yang ucap perkataan, kita kena faham zahir dulu. Okey? Oleh itu tidak boleh mengubah sesuatu lafaz kepada selain maknanya yang zahir, melainkan adanya qarinah, ada bukti. Okey? Tafsiran-tafsiran ulama terhadap sebahagian hadis-hadis Nabi SAW yang mereka tafsirkan di luar daripada maknanya yang zahir, dan mereka mentakwilkannya berdasarkan makna yang sesuai dengan maqasid syariah, adalah kerana jika mereka tafsir secara zahir akan menyebabkan berlakunya pertentangan dengan nas-nas syariah yang lain ataupun maqasid syariah yang muktabar. Maksudnya ada bukti, baru dia orang boleh keluarkan daripada makna yang zahir. Ya? Antara contoh, bagi contoh faham sikit. Okey, tengok contoh hadis daripada Abu Daud dengan sanad yang sahih. Hadis ni sahabat kata qala an-nas ya Rasulullah ghala as-si'ru fasa'ir lana. Dia kata, wahai Rasulullah, harga barangan telah menjadi mahal, maka tetapkanlah harga untuk kami. Kan Nabi ni selain daripada dia Nabi, dia adalah pentadbir, Nabi khalifah. Selain daripada Nabi ni khalifah, dia adalah jeneral perang. Kan? So Nabi ni dia ada macam-macam lah peranan dia. So bila ada masalah agama, orang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya, ya Rasulullah, apa hukum ni, apa hukum tu dalam bab agama. Dalam bab pentadbiran negara pun, orang datang tanya juga. Dia kata, ya Rasulullah, ghala si'ru fasa'ir lana. Ya Rasulullah, harga barangan telah menjadi mahal, jadi letakkanlah harga. Serupa macam kita lah tuan-tuan. Kan? Mahal tak harga sekarang? Mahal kan? Kita komplain tak? Komplain lah juga. Suruh siapa yang urus? Suruh menteri lah urus. Kan? Tapi menteri dah ada skrip, kurangkan makan telur bila harga telur naik. Kan? Skrip yang sama kan? Kadang-kadang kita pun heran juga. Tapi tak apalah, bab politik tu kita tak payah masuk campur lah. Cuma kita pun tak puas hati juga. Kita minta kerajaan kawal harga. Sama tak macam Nabi? Macam orang di zaman Nabi? Sama lah. Harga jadi tinggi. Dia orang pun datang kat Nabi mengadu, ya Rasulullah, kawal harga barang, letak harga shilling. Letak harga shilling supaya tak boleh lepas daripada harga tu. Maka Nabi SAW kata apa?
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah huwal musa'ir, al-qabid, al-basit, al-raziq, wa inni la arju an alqa Allah wa laysa ahadun minkum yutalibuni bimadlamatin fi damin wala mal. Nabi kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan harga, yang menggenggam, yang menghamparkan, yang memberikan rezeki, dan sesungguhnya aku mengharapkan ketika mana aku bertemu Allah, tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang menuntut daripada aku tentang kezaliman yang aku lakukan pada dia, sama ada pada darah ataupun pada harta. Saya tak tahu, ujung-ujung ni saya balik-balik pada haji ni, saya punya tekak jadi macam tak apa nak kuat. Cakap kuat sikit, jerit-jerit sikit, dia dah jadi gatal lah kan. Sekejap, saya kena basahkan sikit tekak. Bismillah. Baik. Okey tuan-tuan, hadis ni sahih. Jadi kalau hadis ni dapat kat menteri, dia pun suka tak? Dia pun suka lah. Tak payah letak harga lah, Nabi tak bagi. Siap dibaca hadis ni lagi, Inna Allah wal musa'ir, al-qabid, al-basit, al-raziq. Nabi suruh. Nabi kata tak boleh. Macam tuan-tuan boleh terima? Ni hadis ni, kita rasa macam pelik lah sikit kan. Maka sebab itu majoriti ulama mengatakan kerajaan tak boleh kawal harga barang. Tak boleh. Macam okey, majoriti ulama kata tak boleh kawal harga barang, tak boleh. Tapi dalam ramai-ramai itu ada segelintir ulama. Antara ulama yang terkenal dalam masalah ni, nama dia Ibnu Taimiyah. Biasa dengar nama ni? Ibnu Taimiyah. Dia ni glamour lah. Biasanya orang sebut Ibnu Taimiyah ni, yang ni rujukan Wahabiyah. Tapi hari ni kebanyakan negara pakai fatwa dia ni. Walaupun negara yang inti Wahabi pun pakai jugalah. Dia benarkan kerajaan kawal harga barang kerana dia mempunyai nazar maqasidi. Dia mempunyai pandangan maqasid terhadap hadis ni. Literal hadis ni macam tu. Nabi tak bagi kawal harga barang. Tak boleh ke? Dia kata kalau kepada sampai tahap berlakunya kezaliman, maka kerajaan boleh kawal. Sebab apa? Sebab Nabi tak nak kawal di zaman Nabi SAW, sebab Nabi tak nak zalim ke orang. Di hujung tu Nabi sebut, Nabi kata apa? Wa inni la arju an alqallaha wa laysa ahadun minkum yutalibuni bimadlamatin fi damin wala mal. Aku tak nak nanti bila aku bertemu Allah di hari akhirat, aku tak nak ada di kalangan kamu yang datang jumpa aku tuntut kezaliman yang aku buat pada dia, sama ada pada darah ataupun pada harta. Clear kan? Maksud Nabi nak mengangkat kezaliman. Sebab tu Nabi tak nak di zaman tu, Nabi tak nak kawal harga barang. Kata Ibn Taimiyah, di zaman dia telah muncul golongan-golongan peniaga yang jahat, yang menyorokkan barang-barang supaya harga jadi naik. Ada di zaman itu orang yang berpakat dengan penjual, dengan diupah oleh penjual untuk menaikkan harga barang dalam lelongan-lelongan supaya orang tak dapat beli dengan harga yang murah. Dia kacau market. Zaman Ibn Taimiyah, dia memfatwakan kalau sampai kepada tahap kezaliman berlaku ke atas pengguna, kezaliman berlaku ke atas pembeli disebabkan oleh kezaliman penjual, maka pada masa itu kerajaan kata boleh harga kita kawal harga barang dengan kawalan yang munasabah. Siapa fatwakan ni? Ibn Taimiyah. Siapa pakai polisi ni? Seluruh dunia hari ni.
Kita lawan cakap Nabi ke? Secara literal memang macam tu, tapi secara maqasidnya dah. Inilah yang Nabi maksudkan. Nabi tak nak ada kezaliman. Nabi tak buat zaman tu kerana zaman tu tak buatlah, tak kawal tu, tak zalim. Bila sampai zaman sekarang tak kawal jadi zalim tak? Kalau tak kawal jadi zalim pada pembeli, dan kena kawal. Dan kena kawal. Sebab itu kadang-kadang kita perangai hilang barang. Kita pengeluar sawit pun tak ada. Minyak sawit tak ada. Bila naik harga, berlambak-lambak di pasaran. Maksudnya ada yang menyimpan, nak naikkan harga. Baik. Zahir daripada hadis tersebut menunjukkan bahawa penetapan harga adalah sesuatu kezaliman. Tetapkan harga ni zalim. Itu zahirnya. Dan penghalang kepada orang ramai, sedangkan mereka pemilik harta-harta mereka. Saya tak boleh nak zalim lah, itu harta dia, suka hati dia nak jual banyak mana pun. Zalim pada dia, takut-takut dia terjual dengan harga yang lebih murah, sedangkan modal lagi banyak. So kerajaan tak boleh asalnya. Majoriti ulama memahami hadis tersebut secara zahir hingga mereka mengharamkan penetapan harga, sama ada ketika situasi harga mahal ataupun harga murah. Tak kira, dia kata tak boleh kawal, kerajaan biar macam tu je. Okey. Namun Ibn Taymiyah berpandangan bahawa hadis ini berkait dengan maqasid syariah, lalu iaitu menghilangkan kemudaratan daripada orang ramai. Beliau berpandangan bahawa larangan penetapan harga ketika situasi yang boleh menyebabkan mudarat kepada orang ramai adalah bercanggah dengan maqasid syariah. Oleh itu maksud hadis tersebut melarang penetapan harga adalah jika ia boleh menyebabkan orang ramai terpaksa menjual dengan harga yang mereka tidak sukai. Tetapi jika penetapan harga itu bertujuan menghalang orang ramai daripada mengambil keuntungan terlalu tinggi berbanding harga semasa atau bertujuan menolak berlakunya penipuan, maka tidak ada larangan padanya, bahkan ia bertepatan dengan maqasid syariah. Nampak? Ini pandangan Ibn Taymiyah. Tapi saya kira hari ini kebanyakan negara duk amal lah benda ni. Dia ada harga kawalan. Bukan semua barang, tapi barang-barangan asas, keperluan manusia memang dikawal. Seluruh dunia lah saya ingat. Ya? Kalau ada negara-negara pun yang kita tak tahulah, yang terpencil lah, ya? Tapi memang ada. Okey. Yang keempat, disiplin yang keempat, perlu mendahulukan kemaslahatan yang paling kuat apabila berlakunya pertentangan antara dua pentafsiran atau lebih terhadap suatu hadis. Maksudnya, bila ada satu hadis, ulama ni ataupun mazhab ni faham macam ni, ulama ni faham macam ni, dua-dua pemahaman ni saling bertentangan, dan kita kena ambil maqasid yang lebih kuat. Kena ambil maqasid yang lebih kuat lah. Kita tengok ni maqasidnya apa, pandangan ni asas maqasidnya apa, pandangan ni asas maqasidnya apa. Kita kena tengok yang lebih kuat macam mana. Sebagai contoh, saya bagi contoh. Okey. Dalam hadis Nabi SAW tidak benarkan kita ni solat menghadap kubur. Wala tajlisu 'alal qubur wala tusallu ilaiha. Kamu jangan duduk atas kubur, kamu jangan solat menghadap kubur. Para ulama berbeza pendapat. Kenapa Nabi tak bagi solat menghadap kubur? Sebahagian kata sebab kubur tu najis. Sebab apa najis? Sebab kan mayat ni dia akan pecah dalam kubur. Ada darah, kan? Daging-daging tu akan jadi bangkai lah. Dia akan busuk. So dia akan meletus dalam tanah. So tanah tu akan menyerap najis tu. So sebab tu tak boleh solat menghadap kubur, sebab najis. Sebahagian ulama kata tak. Sebab solat menghadap kubur ni boleh membawa kepada unsur syirik. Walaupun asal kita solat kepada Allah menghadap kiblat,
Tapi lama-lama orang akan tengok seolah-olah macam kubur tu ada manfaat dia. Kubur tu memberi kesan. Kan? So kita ada dua pandangan. Larangan tu clear. Tapi sebab larangan tu, tuan-tuan, agak-agak pandangan mana yang betul? Maksud mana yang betul? Sebab najis ke? Ataupun sebab nak tutup pintu daripada syirik? Nombor dua, nak tutup pintu pada syirik. Sebab apa? Sebab kita rasa itu yang lebih kuat. Sebab apa pandangan tu lebih kuat, Ustaz? Sebab boleh tak kita salat menghadap kubur Nabi? Boleh? Nabi tak bagi orang jadikan kubur dia sebagai masjid. Sebab tu hari ni dia tutup habis. Tak nampak? Tak boleh juga. Kubur Nabi pun tak boleh. Bila tak boleh, jasad Nabi najis ke? Jasad Nabi mana ada najis? Tetap tak boleh. Jadi sebab tu pandangan kedua tu tepat. Nak tutup jalan syirik. Bukan sebab najis sangat. Okey, itu satu contoh. Kita akan tengok contoh yang kedua kat sini. Setiap ulama Islam cuba mentafsirkan sesuatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tafsiran yang betul berdasarkan kemampuan mereka. Namun ada kalanya sebahagian ulama mentafsirkan sesuatu hadis dalam kerangka maqasid syariah menurut pandangannya, sedangkan ia sebenarnya bercanggah dengan maqasid syariah yang lain. Apabila berlakunya pertentangan antara dua pentafsiran atau lebih, maka pada ketika itu pandangan yang bertepatan dengan maslahat yang lebih kuat perlu diutamakan. Ulama ni tafsir macam ni hadis ni, ni maqasid dia. Ulama ni tafsir macam ni hadis ni, ni maqasid dia. Kita hak tengok ni, mufti lah kata kan, mufti bila tengok dua pandangan nak pilih yang mana satu, mufti kena tengok mana satu maslahah yang lebih kuat berdasarkan penilaian dan dalil yang dia faham. Dia kena pilih salah satu. Sebab tu saya kata tadi, ada ulama tak bagi kawal harga, ni literal hadis. Ada ulama kata boleh. Pemerintah kena tengok, mufti kena bagi nasihat kat pemerintah, boleh ke tak boleh. So kena pilih pandangan yang berdasarkan maqasid yang lebih kuat. Okey, baik. Contoh yang lain berkenaan isu meletakkan nasab kepada anak zina. Yang ni contoh klasik yang tak habis sampai sekarang. Anak zina boleh bin tak dengan bapa zina dia? Ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama tak bagi. Tak boleh. Tak boleh anak zina dibinkan dengan ayah zinanya. Tak boleh. Walaupun ayah zinanya mengaku tu anak dia. Tak boleh. Okey? Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang sahih riwayat Abu Daud. Yang saya letakkan kat situ, tentang tengok muka surat 102. An Aisyah ikhtasama Sa'ad ibnu Abi Waqqas wa Abd ibnu Zam'ah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ibni amati Zam'ah. Faqala Sa'ad awsani akhi Utbah idza qadimtu Makkah an anzura ila ibni amati Zam'ah fa aqbidahu fa innahu ibnuhu. Wa qala Abd ibnu Zam'ah akhi ibnu amati abi wulida ala firashi abi fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syabahan bayinan bi Utbah faqala al-waladu lil firash walil ahir al-hajar wahtajibi anhu ya Saudah. Okey, hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kita satu kaedah yang jelas. Kaedah tu jelas. Cuma bila kaedah tu jelas, bila nak apply,
kadang-kadang ada persoalan. Saya sebut dulu kan, Allah Ta'ala kata mencuri potong tangan, clear, kaedah je lah, mencuri je potong tangan. Apa itu mencuri? Mencuri itu ambil harta orang lain tanpa izin, sembunyi-sembunyi, tanpa izin dia, mencuri ya. Tapi bila nak apply, susah. Mencuri ni ambil harta orang sembunyi-sembunyi tanpa izin dia. Dah kalau orang tu pickpocket, tahu pickpocket, seluk saku, yang tu sembunyi-sembunyi ke terang-terang? Ha? Nak kata sembunyi-sembunyi, depan-depan dia ambil. Nak kata terang-terang, orang tak sedar dia ambil. Oh, ini kacau ni. So dia ada something sikit lah, kan? Pencuri kain kapan, curi kain kapan, kira boleh tak potong kat tangan? Kain kapan siapa punya? Milik orang ke bukan milik orang? Nak kata milik mayat, mayat mana ada memiliki, dia mati dah. Nak kata milik waris, pasal apa waris letak dalam kubur, tak simpan dalam peti besi? So dia ada perbahasan demi perbahasan daripada kalangan ulama dalam masalah bila nak apply. Okay, sama macam hadis ni. Aisyah kata apa? Aisyah kata Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abd bin Zam'ah berbalah. Sesama mereka mengadu dekat Nabi SAW pada kedudukan seorang anak kepada hamba Zam'ah. Zam'ah ni ada hamba. Hamba tu melahirkan anak. Anak tu anak siapa? Okey. Faqala Sa'ad. Sa'ad kata apa? Ausani akhi Utbah. Utbah, saudara kandungku, pesan pada aku bila aku datang ke Mekah, tengok anak kepada hamba Zam'ah supaya ambil balik. Itu anak dia, dia kata. Maksudnya budak tu lahir sewaktu hamba tu menjadi milik orang lain. Okey. Fa innahu ibnuhu, kerana itu adalah anak dia, kata Sa'ad. Wa qala Abd bin Zam'ah, Abd kata ini adalah saudara kandungku yang mana dia dilahirkan oleh hamba kepada ayahku. Dia kan hamba ayah saya. Masa dia melahirkan anak, waktu dia milik ayah saya. So bila hamba perempuan lahirkan anak, dah tentulah anak tu dibinkan pada tuan dia. Sebab hamba zaman dulu boleh diperlakukan seperti isteri. Boleh lah, maksudnya boleh ada anak dengan hamba perempuan ni. Boleh. Yang zaman dulu lah. Itu yang dalam Quran disebut au ma malakat aimanukum. Apa yang tangan kanan kamu miliki, iaitu hamba-hamba perempuan. Boleh. Okey? Okey. Kemudian dia kata wulida ala firashi abi, dia dilahirkan sewaktu hamba tersebut menjadi milik ayah saya, di hamparan ayah saya. Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syabahan bayyinan bi Utbah. Nabi tengok budak tu, Nabi tengok muka dia sama macam Utbah. Nabi tengok muka dia sama macam Utbah. Patut anak siapa? Anak Utbah, ha? Tapi oleh kerana dia lahir bukan di bawah milik Utbah, hamba tu di bawah milik saudara kandung Abd bin Zam'ah, maka Nabi kata apa? Al waladu lil firash, anak milik firash, milik hamparan. Walil ahir al hajar, manakala bagi penzina batu, halangan, masa tak dapat anak lah. Kalau orang tu berzina dengan isteri orang lain, la samahallah, moga Allah Ta'ala jauhkan kita lah. Dia berzina dengan bini orang lain, mengandung, kan? Dia tak boleh claim tu anak dia, selagi mana suami tidak menafikan anak tu. Sebab perempuan tu menjadi isteri kepada suami dia. Itu kaedah Nabi bagi. Itu kaedah yang Nabi bagi. Maka Nabi pun kata, wahai Saudah, berhijab. Sebab dia dah jadi orang lain daripada Sa'ad. Dia jadi orang lain lah, sebab dia anak kepada
bapa Abad bin Zam'ah, bukan saudara kandung, bapa kepada Abad bin Zam'ah, itu hamba kepada Zam'ah. Dia anak Zam'ah lah. Okey. Dalam hadis ni Nabi SAW menetapkan nasab bagi anak tersebut kepada pemilik katil. Itu pemilik hamparan. Itu kiasan bagi suami ataupun pemilik bagi hamba. Selagi mana dia tak nafikan dengan li'an, dengan sumpah, dan itu anak dia. Kalau dia nak nafikan, dia kena buat li'an lah. Itu panjanglah perbahasan dia. Okey. Huruf alif dan lam pada perkataan al-firash, bila Nabi kata al-waladu lil firash, alif lam tu, alif lam lil jins, menunjukkan semua jenis perkahwinan. Bila ada kahwin, nasab pada suami, nasab pada suami. Okey. Maka ia merangkumi semua tanpa terkecuali. Manakala jawapan bagi mereka jawapan bagi menolak pemahaman tersebut adalah dengan 3 perkara. Huruf alif dan lam pada perkataan firash adalah lil ahad. Ada yang kata, ada yang tak setuju lah dengan pendapat ni. Dia kata bukan lil jinsi tapi lil ahad. Lil ahad ni maksudnya alif lam tu merujuk kepada perkahwinan orang ni, bukan untuk semua, untuk dia saja, untuk kes tu saja. Okey. Yang kedua, hadis tersebut merujuk kepada situasi adanya pertelingkahan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abad bin Zam'ah. Hadis ni untuk bila ada pertelingkahan aja. Yang ketiga, hadis tersebut menetapkan nasab anak kepada pemilik katil suami. Ini terpakai sekiranya wanita tersebut ada suami ataupun ada tuan. Tapi kalau bujang macam mana? Kalau bujang, majoriti ulama kata kalau bujang tak ada lah, tak adalah bin pada siapa-siapa, bin pada mak dia lah. Ini majoriti ulama daripada 4 mazhab. Ya. Abu Hanifah pula dia kata apa? Mazhab Abu Hanifah memahami hadis tersebut dalam konteks maqasid syariah, iaitu menafikan nasab anak zina terhadap penzina sebagai balasan terhadap perbuatan zina. Dia kata tak boleh bin juga Allah. Sebab apa tak boleh bin? Sebab dia kata kalau kita bagi bin, itu satu kelebihan kepada penzina, sedangkan dia berzina, dia tak kahwin, tak boleh dapat nasab. Kalau kita bagi keuntungan pada dia, tak kahwin pun boleh dapat nasab. Okay. Oleh itu tidak menetapkan nasabnya adalah sebagai menjaga nasab dan menjaga maruah. Makasih tak? Makasih. Jaga nasab, jaga maruah. Okey. Pandangan yang ketiga, Ibn Rahoya, Ishaq bin Rahoya, ni guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Dia ada mazhab dia sendiri, tapi mazhab dia tak kekal lah. Okay, tapi dia ada lah, pandangan-pandangan dia ada. Ishaq bin Rahoya berpandangan boleh menasabkan anak zina kepada ayahnya yang berzina. Boleh, dia kata, dengan syarat jika ayahnya mendakwa budak tu sebagai anak dia, dan tidak berlaku pertelingkahan dengan suami kepada si wanita. Maksud perempuan tu tak jadi bini orang masa tu. Bini tu bujang. Bini tu bujang pula. Perempuan tu bujang. Katalah dia dapat anak dengan seorang perempuan bujang, lepas tu laki tu dia mengaku ni anak saya, boleh dapat. Kalau perempuan tu bini orang tak boleh, kena tunggu suami dia nafi dulu. Kalau suami dia tak nafi, tak boleh, akan bin pada suami dia. Clear? Okey. Ia juga pandangan Urwah bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, Al-Hasanul Basri dan Al-Qurtubi juga cenderung kepada pandangan tersebut. Ia juga pandangan yang dipilih oleh Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim. Mereka menggunakan pelbagai dalil. Ada banyak dalil yang mereka pakai. Golongan yang membenarkan anak zina itu dinasabkan oleh bapa zinanya dengan syarat, dengan 2 syarat tadi. Ayah dia mengaku tu anak dia. Yang kedua, mak dia tidak menjadi isteri orang lain. Mereka menggunakan dalil apa? Mereka menggunakan dalil kisah Juraij dalam Sahih Muslim. Tuan-tuan pernah dengar kisah Juraij? Tak pernah dengar? Kisah Juraij ini kisah umat terdahulu. Nabi SAW cerita pada para sahabat bagaimana seorang yang saleh, seorang yang hebat, yang baik,
Semayang banyak. Mak dia panggil dalam solat sunat, dia tak menyaut. Lepas tu mak dia kata apa? Ya Allah, tolong uji anak aku ni. Allah uji dia. Datang perempuan kat dia ajak berzina, dia tolak. Perempuan tu pun pergi berzina dengan pengembala kambing. Mengandung perempuan tu. Bila melahirkan anak, orang duk tuduh perempuan tu berzina. Tanya, kau berzina dengan siapa? Perempuan tu kata, aku berzina dengan Juraij. Orang ambil Juraij, orang keluarkan dia daripada tempat ibadat dia. Tapi pelik kan? Juraij ni orang baik. Perempuan tu orang jahat. Orang percaya cakap orang jahat nak pukul orang baik. Pelik kan? Macam tu lah dunia. Percaya cakap orang jahat nak pergi pukul orang baik. Dia orang tuduh Juraij berzina. Juraij kata kejap-kejap, nak pergi semayang kejap. Dia pergi semayang. Dia orang robohkan dia punya tempat ibadat tu, pecahkan. Juraij kata kejap, aku nak pergi semayang ya. Semayang, dia berdoa. Kemudian dia tanya budak tu, ya gulam, man abuk? Wahai budak, siapa bapa engkau? Budak tu bercakap, abi fulanun ar-ra'i. Ayah saya tu pengembala kambing. Orang pun terkejut. Maksudnya budak tu sendiri mengakui bapa dia. Bapa dia siapa tadi? Pengembala kambing kan? Bukan berzina. Itu bukan bapa dia. Jadi mazhab ni kata, tu bapa. Dia mengaku bapa. Dan Nabi cerita ni, Nabi mengakui benda ni. Jadi maksudnya, ada kes-kes tak menikah boleh dapat nasab. Macam kes ni lah. Habis tu yang tadi tu kalau bergaduh, kalau ada pertelingkahan, dan kena tengok siapa pemilik hamparan. Yang menikah dapat. Hak yang ni tak ada, tak bergaduh apa. Sebab perempuan ni pun bukan bini siapa-siapa pun. Jadi mereka membenarkan. Dalil yang kedua yang mereka gunakan ialah dia orang kata, anak zina ni, menurut majoriti ulama, kalau mak dia tu bukan isteri siapa-siapa, berzina, mengandung, bersalin, boleh tak bin kat bapak zinanya? Tak boleh kan? Bin pada siapa? Bin pada siapa? Bin pada mak dia kan? Mak dia berzina tak? Mak dia berzina lah juga. Sebab tu bapak dia tak dapat bin. Siapa mak boleh dapat bin? Mak berzina juga. Siapa mak boleh dapat? Itu dalil mereka. Dia kata, bukankah anak ni terhasil daripada dua benih yang bercampur? Kalau laki tak boleh dapat, patutnya perempuan pun tak boleh dapat lah. Tapi kenapa yang sebelah perempuan boleh dapat, laki tak boleh dapat? So dia konflik, dia kata macam tak begitu seimbang, dia kata. Sebab tu pandangan yang ketiga ni kata boleh sebenarnya. Perlih ambil pandangan dia. Jenuh lah perlih kena, saya pun kena. Dalam persidangan ahli-ahli fatwa satu Malaysia tahun 2020, kita buat persidangan ahli-ahli fatwa. Semua bersidang dekat sama-sama hotel. Seluruh Malaysia ahli fatwa dijemput. JAKIM buat. Mufti kita atas pentah forum. Ada seorang bertanya, kenapa boleh buat macam ni? Dia bantahlah, dia tak setuju. So mufti kita jawab satu-satu. Bahkan ada yang sebut pada saya, kata boleh ambil pandangan ni nak galak orang zina ke apa? Ni bagi galakkan orang zina. Saya kata yang pertama, orang berzina sebelum berzina jarang dia baca fatwa dulu. Yang baca fatwa ni Pak Imam. Itu baca fatwa. Jarang kita jumpa orang berzina baca fatwa. Kalau dia baca fatwa, dia tak jadi berzina. Itu pertama. Yang kedua, kes zina ni negeri lain ambil pendapat majoriti, tak bagi ban, tak bagi. Tapi kes zina menurun ke naik? Naik juga. Jadi kita tak boleh katalah itu penyebab.
Dan kenapa boleh ambil pandangan tu? Pertama, kita setuju dengan pendalilan dia. Yang keduanya, kita nak jaga maslahah budak tu. Dulu dapat nasab ni bangga, dapat nasab besar, kabilah jadi besar. Zaman sekarang dapat nasab jadi beban. Zina dengan perempuan ni, mengandung dia boleh lari. Kalau nasab tak lekat, lantak kau lah, aku tak payah tanggung nafkah. Itu yang pertama. Yang kedua, budak tu pun akan stres kan? Dia akan pergi sekolah, dia akan tension lah. Dan yang ketiga, dia akan buka aib-aib yang tersembunyi. Kalau terutamanya ayah tu telah pun insaf. Katalah dia berzina dengan satu perempuan, dia dapat anak, lepas tu dia menyesal, dia kahwin. Tak cukup tak dapat bulan, tak boleh bin. Kan? Tak cukup bulan tak boleh bin. Jadi bila tak boleh bin, bila nak menikah, bila anak perempuan nak menikah, anak tanya, "Kenapa ayah tak boleh walikan saya?" Ayah dia akan kata, sebenarnya dia akan tanya, "Saya anak ayah ke?" "Awak anak ayah. Pasal apa ayah tak boleh walikan saya?" Ayah kata, "Sebenarnya dulu ayah dengan mak kamu ni ada sekian-sekian masalah. So, sanggup ke?" Kan? Sedangkan ayah tu dah jadi imam dah kat masjid. Manusia kan ada ruang untuk bertaubat bagi dia kan. Dia dah jadi baik. Tiba-tiba dibuka pintu tu. Maka kita memandang masalah dengan dalil-dalil yang ada, so kita pilih pendapat yang ketiga ni. Tapi kita tak kecam pun orang ambil pendapat yang pertama. Itu pendapat majoriti ulama. Silakanlah. Kita tak pernah kata kuno, kalut, kolot, tak ada. Kita tak pernah sebut. Kita kata silakan nak pegang pada pendapat tu, boleh pegang pada pendapat yang berbeza sedikit, ya? Yang berbeza sedikit. Ini banyak lagi ni. Tak apalah, kita sambung pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Saya tengok ada soalan dulu kalau ada. Tuan nak tanya ke? Tapi ni ada yang bagi nota ni. Sekejap saya tengok dulu. Okey, ni ada soalan. Adakah sama hadis orang yang berkorban tidak boleh memotong kuku dan bulu? Sama dengan apa? Saya pun tak tahu. Memang ada hadis Nabi SAW tidak membenarkan untuk orang yang nak berkorban, bila masuk 1 Zulhijjah, Nabi tak bagi orang yang nak berkorban ni untuk potong kuku, potong rambut, potong apa-apa bulu. Bermula daripada 1 Zulhijjah sehingga dia sembelih, hatta yudahi. Mungkin dia masukkan ni, adakah sama ni maksudnya benda yang akal tak boleh fikir. Betul lah. Kenapa tak boleh? Wallahu a'lam. Tapi ulama cubalah cari hikmah. Dia kata mungkin Nabi SAW nak supaya bila kita korban tu, setiap daripada juzuk badan kita ni menyaksikan korban tersebut. Jadi bila kita dah korban, baru kita potong kuku, potong bulu, potong rambut dan sebagainya. Okey? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana kita dapat tahu jumlah rakaat solat fardu? Daripada mana tuan-tuan tahu? Daripada hadis Nabi SAW. Nabi SAW yang tunjukkan, yang diajar, yang mengajar Nabi SAW adalah Jibril. Jibril tunjuk Nabi, Nabi salat mengimamkan kita dan Nabi tunjukkan. Ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masa buat haji, adakah boleh kata Nabi tak buat suatu amalan? Boleh jadi ada hadis atau dalil yang belum dijumpai. Mohon pandangan. Boleh kita kata begitu? Ada hadis tapi tak jumpa lagi? Tak ada. Semua hadis yang daripada Nabi SAW telah pun dibukukan, kalau ia sahih ataupun hasan. Kalau ada hadis hilang, ada tak hadis hilang? Ada. Tapi sebab dia palsu dan tak sahih, sebab tu dia hilang. Sebab tu ulama tak ambil berat, sebab dia bukan daripada Nabi SAW. Tapi kalau ia sahih, kalau ia hasan diperlukan oleh umat, tak ada yang tertinggal. Semua telah ada di dalam kitab-kitab yang dihimpunkan oleh para ulama. Ustaz, adakah orang yang berbohong dengan mengatakan mereka daripada keturunan Nabi termasuk dalam golongan berbohong atas nama Nabi? Orang yang mendakwa diri dia daripada keturunan Nabi secara bohong, apa hukum? Haram lah tuan-tuan. Sebab Nabi SAW bukan kata bab nasab Nabi saja.
kita nak dakwa kita nasab orang yang tak betul pun haram dah. Nabi SAW mengharamkan perbuatan orang pergi nasabkan diri dia pada orang lain. Dalam hadis Nabi kata, tidak ada hukuman bagi orang yang menasabkan dirinya sedangkan itu bukan nasabnya, melainkan dia menunggu tempatnya di neraka. Yatabawa maq'adahu minan nar. Apatah lagi kalau dia mendakwa nasab dia daripada Nabi SAW sedangkan dia berbohong, lagilah dahsyat. Sebab itu melibatkan nama Nabi SAW. Kedudukan jenazah semasa disolat di kiri atau di kanan imam. Yang ni ulama berbeza pendapat. Ada yang kata kalau lelaki kepalanya di kiri, kalau perempuan kepalanya di kanan. Ada yang kata begitu. Kalau kedudukan imam maksudnya kalau lelaki di kepala, kalau perempuan di badan kan. Kepala belah mana? Ada yang kata kalau lelaki belah kiri, perempuan belah kanan. Ada yang kata begitu. Ada yang kata itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki dia kata tak ada beza. Dua-duanya laki ke perempuan belah kanan. Bagi saya dalam isu ni ada keluasan. Kerana tidak ada dalil yang jelas yang menetap ataupun mewajibkan kedudukan. Yang penting kita menghadap kiblat, mayat di depan kita. Di depan kita. So kalau letak belah kanan kepala pun okey, tak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itulah sekadar yang boleh saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya ucapkan terima kasih banyak pada yang hadir, pada Global Ihsan, pada semua yang hadir secara online juga. Saya ucapkan terima kasih. Yang hadir dalam masjid ini pun saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.